Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi yang berada di IG Richwork dan juga di page Richwork. Selamat pagi diucapkan. Fuh. Kenapa fuh tu? Tuan Amin, Assalamualaikum. Apa khabar? Alright, sila komen. Adakah saya live di tempat yang betul? Adakah anda bersama saya? Apa khabar? Waalaikumsalam Puan Masyarina. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Topik saya hari ini adalah kenapa brand penting dalam pemasaran media sosial. Itu topik dia. Instagram okey kan? Komen, adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah anda nampak muka saya suci murni? Yes, kenapa brand penting? Kenapa brand penting dalam pemasaran media sosial? Itu adalah topik kita pagi ini. Sila tag dulu rakan-rakan anda yang lain, sila share, bagi saya love. Saya tak kenal, okey. Thank you sebab cakap dengan jujurnya. Siapa yang first time nampak saya dan tak kenal saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Sambahat. Saya live setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat pagi, 7.30 pagi. Kita akan bercakap tentang brand, kita akan cakap tentang marketing, kita akan cakap tentang leadership. Itu adalah topik-topik yang saya selalu cakap kepada anda yang tak kenal saya. Alright, sila komen dulu. Siapa yang first time? Ada ke yang first time? Cuba jujur sikit, siapa yang first time? Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Alright, sila komen dulu. Saya nak tengok, saya nak dengar jugalah ada ke saya dalam IG. Okey, adakah okey? Okey, nampak separuh je rupanya. Alright, saya first time. Alright, terima kasih kepada anda yang first time. Sekali lagi, saya lah first time. Yes, betul. So far alhamdulillah, saya rasa saya dah live dekat dalam page Richworks ni hampir 7 bulan, 8 bulan. Untuk segmen selamat pagi ni lah. Untuk segmen selamat pagi ni saya dah live hampir 6 bulan, 7 bulan adalah kot. Alright, saya kenalkan diri saya dulu. Sekali lagi, saya Hafiz Jasmi. Orang panggil saya Hafiz Jasmi, of course. Saya adalah Vice President Richworks. Orang panggil saya pengetua. Okey, terima kasih kepada yang first time. Orang panggil saya pengetua. Kenapa orang panggil saya pengetua? After 7 bulan, hari ni baru saya first time. Okey, selamat datang. Saya akan bercakap tentang marketing, saya akan cakap tentang branding, saya akan cakap tentang leadership. Sebab okey, yang ramai first time. Wow, thank you very much kepada anda yang menonton. Saya akan cakap tentang leadership. Ada banyak topik yang saya akan cakap. Dan mungkin sementara kita tunggu yang lain, yang anda yang bersama saya ni, ada tak soalan-soalan yang anda nak tanya? Seperti biasa. Seperti biasa juga, kita akan open soalan yang tentang marketing branding. 6 bulan 6 bulan plus lah, nak kat 7 bulan lah. Okey, kenapa orang panggil saya pengetua? Mungkin ada yang tertanya, sebab ada yang komen lah, selamat pagi. Ada orang tanya, saya adalah orang yang in charge untuk Spire dan juga Elex. Spire dan Elex ni adalah membership kita. Hampir ada 600 ke 700 usahawan yang kita jaga selama setahun. Kita bantu mereka untuk buat 1 juta yang pertama. Alhamdulillah dah ramai orang buat 1 juta yang pertama dalam bisnes. Kita juga bercakap kepada mereka yang baru startup, yang baru nak start bisnes, yang mungkin baru nak tahu bisnes apa yang dia nak kena buat, yang mungkin juga dah lama buat bisnes, iaitu level yang kedua, iaitu growth, yang tengah grow bisnes dia, yang baru bisnes mungkin dalam 20,000, 30,000.
20,000, 30,000. Dan juga kategori yang ketiga adalah expand, nak besarkan lagi tim, nak besarkan lagi bisnes. Itu adalah 3 kategori yang kita bercakap untuk meningkatkan bisnes mereka. Alright. So saya ada satu soalan, ada orang tanya dekat IG, modal ada tapi tak tahu nak bisnes apa sebab circle masih kecil, apa pandangan tuan? Okey, bila kita nak start bisnes ni, biasanya ada orang, kefahaman salah orang ataupun kepercayaan karut ramai orang dalam nak startkan bisnes, nak mulakan bisnes adalah dia nak kena ada modal. Sebenarnya bisnes, kalau kita nak buat bisnes, tak semestinya kita kena ada modal yang besar. Kita boleh start banyak benda. Kita ada 2 cara untuk start bisnes. Berapa cara? 2 cara. Cara yang pertama adalah kita boleh menggunakan kepakaran kita ataupun kelebihan kita, benda yang kita dah tahu. So tak perlu gunakan modal yang besar. Contoh, apakah benda yang ada di tangan dan benda yang kita tahu. Contohnya adalah, kalaulah kita bekerja dah bertahun-tahun untuk bahagian akaun, kita dah bekerja lama dalam bahagian akaun. So kita boleh start untuk ajar orang untuk buat akaun. Kita buat live, kita tanya siapa yang ada masalah akaun, sahawan-sahawan yang tak tahu nak uruskan kewangan. So kita boleh gunakan kepakaran kita. Ataupun mungkin you pandai masak. Kalau you pandai masak, you boleh gunakan kepakaran pandai masak tu untuk you melakukan bisnes. You boleh masak, you boleh... Ada orang start daripada rumah aja. Contohnya, dalam kita punya Spire, ada je ramai orang ataupun orang yang masuk dalam program Richwork, MM ke, ZTM ke dan sebagainya. Mereka start dengan masak dulu kat rumah. Dan sekarang ni dah buat berjuta-juta dah. Dah ada restoran, dia buat delivery dan sebagainya. So yang pertama, kalau you nak start business, you boleh start dengan apa yang you tahu dan apa yang ada di tangan you. Kalau you pandai mengajar orang tentang apa, tentang buat satu benda, tentang bertukang ke, IT ke, ataupun tentang design ke, nombor 1, start business dengan apa yang kita tahu dan kemahiran dan kepakaran kita. Yang pertama. Yang kedua adalah, anda boleh start dengan jual produk orang lain dulu. Tak perlu nak tunggu, nak buat research, nak buat kajian setahun, 4 tahun, 5 tahun untuk you buat bisnes. Produk, nak wujudkan produk sendiri, tak perlu. Jangan buang masa. Ini ada orang tanya soalan kepada siapa yang baru masuk. Ada orang tanya saya soalan. Okey, saya sekarang tengah live dekat page, dengan saya tengah live juga dekat IG. So yang kedua adalah, you boleh start dengan jual produk orang dulu. Jadi stokis dan ejen. Jadi stokis dengan ejen orang, ada je orang buat berjuta-juta. Sebenarnya nak jadi ejen dengan stokis orang ni lebih mudah daripada kita jadi founder. Bila you jadi founder, you nak kena ada banyak benda. Nak kena set up team lah, you nak kena ada kedai lah, you nak kena produk, you nak kena berdaftar lah. Ada banyak benda yang you nak kena buat. Tapi kalau you jadi ejen dan stokis orang, mudah. Kalaulah kita jual produk orang pun kita tak mampu, jangan mimpi kita boleh jual produk kita sendiri. You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Siapa yang tanya soalan ni, dapat tak? Yes, jadi ejen dan stokis orang dulu. Start daripada awal. Jangan terus-terus nak ada produk sendiri. Jangan feeling-feeling nak jadi founder. Lalas jadi founder not found. Lalas tak jumpa dah founder tu. Sebab apa? Sebab duk tukar-tukar bisnes. So kepada mereka yang mungkin dah ada modal sikit, yang nak start bisnes, macam saya cakap tadi, ada 2 cara. Satu adalah gunakan kemahiran anda. Yang kedua adalah jadi ejen dan stokis orang dulu. Jangan start dengan nak ada produk sendiri. Alright. Itu adalah soalan yang ditanya oleh seller online. Kalau you seller online, apa yang you nak start dulu? Kalau you ada modal, apa yang you boleh buat dulu? Alright. Itu adalah soalan yang daripada mereka lah. Ada salah seorang tanya. Ada soalan lain sebelum kita start topik kita? Sebelum kita start topik kita, ada soalan lain tak? Founder not found. Yes. Kalau tak ada soalan, saya nak ambil kesempatan untuk kepada anda semua
Sama-sama kita doakan semoga kita sentiasa dirahmati, kita sentiasa diberkati, kita sentiasa dilindungi. Semoga Allah lindung keluarga-keluarga kita, semoga Allah lindung kita punya adik-beradik kita, semoga Allah lindung diri kita, semoga Allah lindung orang sekeliling kita, semoga Allah lindung kita punya family dan sebagainya. Semoga kita dijauhi sebarang penyakit, kita dijauhi sebarang musibah. Semoga dipermudahkanlah segala urusan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita dengan apa yang berlaku sekarang. Saya harap anda semua jangan terlalu panik, fokus pada bisnes anda, dan sentiasa on track untuk naikkan brand you. Alright. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ada soalan. Ada orang tanya saya soalan. Tak sabar nak tunggu MM. Yes, saya pun tak sabar. Pastikan kalau Tuan Ali, kalau you adalah peserta ZTM, pastikan minggu ni jangan lupa ZTM baru kita pada Sabtu Ahad. Jangan lupa ZTM secara online 2 hari. Ada banyak benda yang you akan belajar, banyak gila. Just standby je, okey? Patut ke simpan lagi ejen stokis yang virus walaupun dia orang buat sales? Tuan Fahmi tanya, kalau ada ejen stokis virus, patut simpan ataupun patut buang? Tapi dia orang buat sales. Cadangan saya adalah, kalau dia buat sales, bermaksud dia masih berminat. Mungkin mindset dia ataupun pemikiran dia salah. Apa yang dia boleh buat, kuarantinkan dia. Asingkan dia, jumpa dia depan-depan, bagi tahu dia berpotensi untuk dibuang dan adakah dia betul-betul serius. Sebab impact dia akan teruk kalau kita simpan dia. Kalau betul-betul dia boleh bantu you untuk meningkatkan sales you, jumpa dia dan bersihkan dia dan clearkan dia. Kalau tak, buang. Kalau tidak, dia akan bagi impact kepada orang lain. Kalau tidak, dia akan bagi impact kepada orang lain. You decide, you nak simpan ataupun you nak buang. Kalau tak, tengok dari segi bisnes, jangan tengok dari segi sentimental lah. Kesian lah kalau dia kena buang, macam mana nanti kan dia tak boleh buat duit. Kita boleh train ramai orang daripada dia akan merosakkan ramai orang. So you nak train ramai orang lain ataupun you nak dia rosakkan ramai orang lain. Morning Catherine, apa khabar? Okey, betul. Jangan lupa kepada anda yang bakal peserta ZTM, kita ada extra session pada 21-22 Mac ni, Zoomina. Ada banyak benda yang you akan belajar nanti. Alright. Ada soalan lain tak? Pre-MM ada lagi tak? Ada. Kita akan start minggu depan, InsyaAllah. Thank you sebab tanya, bermaksud you committed. Alright. So kalau tak ada soalan, saya akan start. Dia tak nak jumpa lah, too bad. Cakap dia buang lah. Kalau dia tak nak commit, baik kita fokus orang yang boleh bagi more. Okey, saya ambil lagi 2 soalan je. Saya nampak ada orang tanya, stokis ni semua nak kena tunggu founder bagi jalan. Okey, best. Good. Stokis ni semua nak kena tunggu founder bagi jalan. Tim tak nak gerak sendiri. Macam mana ya tuan pengetua? Stokis ni semua nak kena tunggu founder bagi jalan. Okey. Selamat pagi. Soalan dia adalah, stokis ni semua nak kena tunggu founder bagi jalan. Tim tak nak gerak sendiri. Macam mana ya? Okey. First adalah, orang ni, manusia ni, dia akan berjalan kalau dia ada push factor. Apakah yang menyebabkan dia di-push dan dia akan bergerak laju? So, apakah push factor dia? Berapa kerap you jumpa mereka dan bercakap dengan mereka secara online dengan you tunjukkan result-result orang lain?
Setiap minggu you kena tunjukkan result orang lain supaya dia di-push. Manusia akan ada pergerakan bila ada pembakaran berlaku. Macam kereta akan bergerak kalau ada pembakaran berlaku. Kalau tak ada pembakaran, dia tak akan bergerak. So saya tanya dengan you juga, berapa kerap you bakar mereka dan tunjukkan result orang lain supaya mereka akan nampak jalan. Contoh, saya bagi contoh, saya live dekat satu grup yang mereka ada grup ke, Telegram ke, WhatsApp grup ke, tak kisah, apa-apa tempat platform yang you gunakan, dan you bercakap dengan mereka. Hai semua, apa khabar? Hari ni saya nak tunjuk 5 orang stokis kita yang ada peningkatan sales, top 5. Macam carta era, top 5. Orang pertama iaitu Puan Salmah daripada Petaling Jaya. Daripada 5,000 sekarang dia dah buat 15,000 contohnya kan. Teknik-teknik yang mereka buat adalah apa? Saya dapat info yang Puan Salmah dia buat live setiap hari. Dia buat apa? Apa yang benda betul yang dia buat? Share dengan mereka. Itu adalah satu cara you kena kerap buat pembakaran dan push factor mereka. Yang kedua adalah, of course, you kena bagi mereka jalan supaya mereka nampak apakah benda yang mereka perlu lakukan. Cari jalan tu. Bila you dah tunjuk jalan, minggu depannya you kena juga bagi tahu siapa yang dah buat dan ada peningkatan dengan jalan yang you sharekan tu. Kalau tak, mereka tak akan bergerak. Itu adalah peranan kita lah, HQ. Peranan HQ memang tendang orang. Peranan HQ adalah memang untuk bakar orang. So itu adalah peranan you. Dan tunjukkan result. Orang nak apa? Orang nak bukti. Orang akan bergerak bila dia ada bukti. Wow, dia boleh buat 15,000 sebulan, aku kena buat ni. Itulah contohnya. Alright. So jangan give up. You kena sentiasa push mereka. Sebab kalau tak, mereka tak akan nampak macam mana nak buat. Okay. Tuan pengetua, kalau nak buat live, better dekat page ataupun dekat grup public? Better dekat page dan share dekat semua grup. Naikkan page you. Better you better memang terbaik adalah page lah. Page terbaik. Dan share dekat semua public group ataupun semua grup-grup membawang anda. Okey. Sekejap saya tengok dekat page pula. Okey. Problem kalau jadi agent dan stokis, HQ run dia tak cukup produk lah maksudnya. So kita tengah speed, tiba-tiba produk tak ada. Ini masalah HQ pula. Dekat IG dia komplain pasal, bukan komplain, dia bagi tahu pasal dia punya agent dan stokis tak bergerak. Yang ni pula terlalu aktif. Problem dia adalah HQ pula tak ada produk. Terbalik. Dua pihak yang berbeza. Satu wakil daripada HQ, satu wakil daripada agent dan stokis. Jumpa, set meeting dengan mereka. Bagi tahu dengan dia, per tahun saya nak banyak ni. Sebulan you kena bagi saya banyak ni. Ready produk saya, ready stok saya, sebulan banyak ni. Demand dengan dia. Kalau tak, kita pergi tempat lain. Bagi tahu dia terus terang, saya boleh jual sebulan 50 botol. Tapi buat masa ni you boleh bagi saya 20 botol je. Saya tak cukup lagi 30 botol. So apa cerita? Bagi agreement, tanda tangan. Adakah you betul-betul boleh janji dengan saya, you nak bagi saya 50 botol sebulan? Okey ke IG? Lag ke? Adakah lag? Allah. Kejap page. Okey tak IG?
Sekejap untuk di page like teruk Allah. Di IG page like teruk. Kita tak start topik lagi ni. Dah okey ke belum di IG? Di IG okey tak? Di Facebook okey? Tajuk apa? Tajuk pagi ni adalah brand. Penting brand dalam pemasaran media sosial. Media sosial. Like di page okey, di IG like. Sebulan you kena bagi saya banyak ni. Ready produk saya, ready stok saya sebulan banyak ni. Sebulan 50 botol. Tapi buat masa ni you. Okey tak IG? Okey? Alright, okey. So good. Saya boleh teruskan? Saya tak start tadi, saya stop kejap. Saya tunggu anda. Okey, so itu adalah soalan tentang ejen dan stokis yang ada masalah produk tak cukup. Macam Siti Zulhijjah yang tonton sekarang ni, popcorn ants. Dia ambil produk banyak, dia punya popcorn stok sampai raya saya rasa. So you kena deal dengan you punya HQ, bagi tahu setiap bulan berapa yang you nak. Setiap bulan berapa yang you nak, barulah HQ kena bagi. HQ kena sign agreement. Ada seorang supplier dia ada masalah ni juga. Saya cakap benda yang sama. Dia pun deal lah dengan HQ dia. So HQ dia pun terpaksa follow dan cari jalan macam mana nak pastikan setiap bulan boleh supply barang tu, dan boleh bagi barang tu. Alright. Itu adalah benda yang mereka kena buat. Okey, saya nak cakap tentang brand sebenarnya. Ini adalah topik saya pagi ni. Tadi tak start lagi topik. Tadi jawab soalan dulu supaya anda boleh tag rakan-rakan anda, boleh komen. Bagi saya love dulu. Kepada anda yang berada di IG dan di page, bagi saya love, bagi saya sayang-sayang. Stok seminggu je. Wow. Dia punya stok seminggu satu rumah penuh. Alright. So topik kita adalah ada 3 sebab kenapa brand penting dalam pemasaran media sosial. Kenapa penting? Waktu-waktu sekarang ni kita tahu kita ada kawalan pergerakan yang diusulkan oleh kerajaan ataupun government, yang diberitahu oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang mana pergerakan kawalan berlaku sehingga 31 Mac. So anda sebagai orang yang melakukan bisnes, apa peranan anda sebenarnya? Sepatutnya ramai orang yang berada dekat rumah sekarang, you kena maksimumkan brand you. Ramai orang yang melakukan bisnes yang melakukan bisnes, you kena ambil peluang untuk naikkan brand you di social media. Sebab persen orang tengok social media adalah sangat tinggi sekarang. Kalau you tak pandai dan you tak tahu, you kena maksimumkan. So ada 3 sebab kenapa brand penting dalam pemasaran adalah pengguna media sosial semakin luas sekarang. Jangan jadi orang yang ketinggalan zaman. Saya percaya bila you tonton saya punya live dekat page ataupun dekat IG ni, bermaksud you adalah orang yang tahu tentang social media tapi mungkin tak fokus kepada marketing and branding. Ambil peluang. Sebab tu bila saya tengok ramai orang yang tak gunakan nama yang betul, bila you tak letak gambar yang betul, orang takkan trust you. Letak gambar you, letak nama yang betul. Bila you letak gambar dan nama yang betul dekat IG ataupun dekat Facebook you, bermaksud you tengah naikkan brand you dan you tengah trust you, meningkatkan trust you. Contoh saya bagi contoh dekat IG.
Andy Othman. Okay, Andy Othman. It's good you letak gambar. Minta maaf saya tegur secara straightforward. Mungkin ini bagi saya perlu bagi tahu. Bukan tegur, saya feed forward. Feed forward ni benda yang perlu dibaiki. Mungkin you boleh letak nama you yang sebenar untuk branding you. Kalau tidak, mungkin kita boleh, saya nampak you punya komen, saya nampak you punya ni, tapi bila you letak 4 Andy X Othman tu, dia membuatkan orang akan rasa macam ni adalah bukan akaun yang sebenar. Contohlah, saya bagi contoh supaya kita senang faham. Alright, sebab nombor satu kenapa kita perlu naikkan brand dalam sosial media adalah pengguna media sosial semakin luas. Hampir 1 bilion orang seluruh dunia. Kita ada 1 bilion orang seluruh dunia dan kebanyakannya ada yang ada Facebook, ada yang IG, ada yang ada Twitter. So sayanglah kalau kita orang gunakan sosial media ni untuk membawang, untuk komplain, untuk bercakap tentang, boleh kalau you orang politik, you boleh cakap tentang politik, tentang benda-benda yang lain, tentang artis-artis ke. Tapi kan best dan bagus ni kalau you boleh maksimumkan untuk you buat duit dan naikkan brand you. Semalam saya baru tegur, bercakap dengan staff saya. Saya cakap dengan staff saya, naikkan personal brand you. Bila you naikkan personal brand you, mudah akan datang sekiranya you nak buat apa-apa dan orang kenal kita. Dulu sama je saya share dengan staff saya, dia gelak, rasa nak tendang je, dia gelak. Saya cakap dengan dia, dulu saya punya nama Friendster dengan MySpace saya adalah apa tau? Nama Friendster dengan MySpace saya adalah Arepeace, Arepeace, Arepeace. Itu nama Friendster dengan saya punya MySpace. Gelak orang. Saya cakap itulah nama budak-budak baru nak up. Arepeace, Arepeace. Comel tak? Betul, barulah saya sedar yang dah ada WeChat. Oh, pandai kena kau orang Mas Surah. Pagi, selamat pagi. Yang baru masuk rugilah. Saya sedar yang sebenarnya saya kena letak Hafiz Jasmi. Hafiz Jasmi adalah brand saya. Hafizjasmi.com adalah brand saya. So saya kena naikkan brand tu. Saya tukar semua IG saya tukar semua Facebook saya untuk jadi Hafiz Jasmi. Hafiz Jasmi is brand. Dan brand saya kedua adalah pengetua. Orang kenal saya sebagai pengetua, orang kenal saya Hafiz Jasmi. Itu adalah benda yang saya kena adjust. Sama juga macam anda ada brand, nama anda adalah brand you. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, adakah penting? Sangat penting. Sayang, kalau yang berada di page, kalau you tak ada IG, kelakar kalau you buat bisnes tak ada IG. Itu saya nak bagi tahu. Kelakar kalau you tak ada IG. Kepada anda yang berada di IG tak ada Facebook, kelakar kalau you tak ada Facebook. Dan kena start tengok juga YouTube channel dan sebagainya. Okey, nombor satu adalah pemasaran secara online. Tiga sebab kenapa pentingnya sosial media. Pemasaran secara online, makin lama makin ramai orang yang ada Facebook dan IG. Siapa kat sini ada 2 telefon? Siapa kat sini ada 2 telefon? Yang lebih pada 1. Ramai orang. Saya ada 3 telefon. Dekat page 1, dekat IG 1, tengah pegang 1. Saya ada 3 telefon. Bermaksud ramai orang yang ada sosial media. Of course, kena ada IG. Contoh macam Ayun Ai. Adakah itu nama brand you? Okey. Nombor 2 adalah pemasaran melalui media promosi.
Iaitu ads lah. You kena, sebab kita dah start pemasaran melalui online, kita dah start buat ads. Macam mana nak buat ads dan sebagainya. Nombor 2 adalah pemasaran melalui media promosi. Maksudnya buat promosi melalui sosial media. Raya nak dekat, IG, raya nak dekat, puasa nak dekat, media promosi. Yes, pemasaran melalui media promosi. Sebab kita nak masuk surat khabar kena bayar, kita nak masuk dekat TV kena bayar, nak masuk radio kena bayar, kena buat pemasaran dekat sosial media kena bayar ke? Tak kena bayar. Malas tak malas je. Bayaran dia adalah kemalasan anda ataupun kerajinan anda. Itu bayaran dia. Bayaran untuk sosial media adalah kerajinan kita. Kiranya nama IG dan FB kena selaras ke? Bagus kalau you samakan. Senang orang nak buat search. Jangan kat IG nama Salma, dekat Facebook nama Sally. Sama kan? Jangan asing-asing buatkan orang confused dan you tak konsisten dalam brand. Okey, nombor 2 adalah pemasaran melalui media promosi. Yang ketiga adalah pemasaran melalui sistem ejen dan dropship. Pemasaran melalui sistem ejen dan dropship. Sebab daripada sosial media lah you boleh promotekan you punya ejen dan stokis. You boleh cari dekat ejen dan stokis. Selamat pagi Tuan Azrin Kun. Selamat pagi. Pemasaran melalui sistem ejen dan dropship. Nombor 4 adalah penjualan kepada kedai-kedai. Sekiranya perniagaan anda dah stabil, anda boleh buka kedai ataupun showroom. Itu antara sebab-sebab kerana kenapa anda kena buat secara online. Ada orang tanya saya, Tuan Hafiz, share sikit macam mana nak buat sales di kala musim corona ni. Saya bagi tahu anda, naikkan brand you, fokus naikkan brand dan collect database. Kalau ada benda-benda yang menjadi penghalang, jangan jadikan benda ni kita stop, tapi jadikan benda ni untuk peluang kita. Fokus pada benda yang kita boleh mendatangkan hasil. Contohnya lah, kalau you tak boleh, ada bisnes-bisnes yang mungkin kena stop sekejap. Contohnya macam travel. Cari jalan, jangan stop cari jalan. Cari jalan untuk you ambil kesempatan untuk buat kumpul database ataupun you start promote benda-benda yang pada masa akan datang. Masturah, I percaya you buat baju sebabnya tak ada alasan, tak ada halangan dan alasan. Sebab you boleh buat online. Post dan pengangkutan tak disekat. Foodpanda dan GrabFood tak disekat, so tak di issue. Bijak untuk maksimumkan brand you dalam online. Sebab sekarang orang tengah tengok online 24 jam. Naikkan brand you. Kalaulah orang punya peningkatan tengok dekat online 24 jam, kalau you tak ambil peluang untuk promote, you tak ambil peluang untuk kenalkan produk you, so you rugi. You rugi. Cepat-cepat naikkan brand you sekarang. Cari jalan untuk you naikkan brand you sebelum masuk puasa dan raya ni, dan collect database. Buat aktiviti, buat live. Banyakkan live you, bagi tahu dan bercakap dengan mereka. Ada satu bisnes ni, dia buka setahun macam orang lain. Sama je dia buka setiap bulan. Tapi dia ada pattern, dia ada bulan-bulan yang dia low. Macam kita ada bisnes yang bulan puasa dan raya dia tak boleh buat duit. Ada orang yang time puasa dan raya dia buat duit gila-gila. Sama juga dengan yang berlaku sekarang. Kalau you tahu sekarang ni you ada halangan, you kena fikir macam mana you still nak jalankan bisnes. Contohnya ada pasar raya yang besar, dia buka hari-hari kan. Ada bulan yang dia low, dia slow je sales dia. Ada bulan yang memang dia hit untuk dia cover balik untuk sales dia yang dia low tu.
You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Ada orang buat business setahun, first dia dapat untung 2-3 bulan je, yang lain semua rugi. Tapi 2-3 bulan ni dia hit, dia betul-betul push untuk dia cover yang bulan-bulan yang dia tak ada sales. So sekarang ni adalah time untuk anda push you punya brand untuk orang kenal, supaya you bila dah okey nanti you boleh cover balik bulan-bulan yang tengah down ni. Ataupun you boleh pilih apa? You boleh pilih untuk lepak dan tak nak buat apa-apa. Itu adalah live tajuk apa yang sesuai sekarang. Jangan sentuh sensitivity, tapi just fokus je apa yang you nak buat. Jual je popcorn tu. Sebab bagi saya lah kan, kalau anda tanya saya, ini adalah hikmah kita untuk kita berbalik pada Allah. Ingat balik pada dia. Jadikan benda ni positif yang dia tengah tegur kita semua. Yang kita mungkin kadang-kadang leka dengan dunia kita. Mungkin kita tengah leka dengan kesenangan kita, dengan kebizian kita. Allah nak tegur kita supaya kita solat balik dengan dia, supaya kita bersyukur dengan dia, supaya kita bersama-sama dengan keluarga, supaya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita boleh dapat bersama-sama dengan family. Sepatutnya inilah peluang dia untuk kita duduk, untuk kita solat balik 5 waktu, untuk kita ingat saudara-saudara kita yang mungkin berada di luar Palestin, di negara-negara yang memang di kuarantin bertahun-tahun, berpuluh tahun. Sepatutnya anda jadikan benda ni sebagai hikmah. Dan still jangan merungut, jangan komplain, jangan tak support. Dengar apa yang disarankan. Jangan keluar, jangan balik kampung. Janganlah kita tak nak dengar cakap, langgar apa yang diarahkan. Jangan panik. Sepatutnya kita bersyukur. Sebab itulah orang cakap bersyukur dengan benda positif dan bersyukur dengan benda negatif. Bila benda negatif, benda-benda yang tak best bagi kita, sebenarnya itu adalah teguran yang paling bagus. Bila kalau anda tanya saya perasaan saya kan, perasaan saya adalah kadang-kadang saya takut, saya sedih. Perasaan adalah saya sedih bila mungkin ini adalah teguran untuk saya yang kadang-kadang leka, terlalu busy kan. So jadikan benda ni sebagai hikmah untuk kita lebih bersyukur kepada Allah SWT. Alright, itu adalah poin saya. Dan jangan lupa malam ni join lah kami bersama-sama dengan doktor pada pukul 7.50 malam nanti, pada pukul 8 malam selepas maghrib. Pengetua ceritalah tentang tuan kena tipu. Saya akan cerita di ZTM minggu ni. Di ZTM minggu ni saya akan cerita tentang macam mana saya rugi 9 juta. Bukan kena tipu, saya rugi 9 juta. Saya akan share pada ZTM minggu ni. Cerita tu mahal lah, saya tak boleh cerita kat sini. Nanti kan saya sedih. Saya akan share macam mana saya rugikan rishwet 9 juta di ZTM satu ini. Pastikan anda datang. Ada banyak benda yang kita nak belajar 2 hari. Alright, so malam ni jangan lupa pukul 7.50 join kami, share kepada ramai orang. Share kepada ramai orang dan semoga kita mendapat manfaat. Dia dalam kisah Nabi Ibrahim kan, waktu kisah Nabi Ibrahim, dia kena bakar, ada burung pipit datang. Burung pipit datang bawa air yang sikit di paruh dia untuk padamkan api. Datanglah ramai-ramai lah, banyak-banyak kan. Tiba-tiba ada binatang-binatang lain. Kenapa kau nak buat benda tu macam tak ada efek?
Macam tak ada impact pun, kena bawa air sikit-sikit tak terpadamnya api tu. Binatang-binatang lain cakap. Apa yang burung pipit cakap? Dia cakap, sekurang-kurangnya bila Allah tanya dengan aku nanti, apakah peranan aku, sekurang-kurangnya adalah tindakan kecil yang aku buat untuk menunjukkan yang ada effort dalam diri untuk aku bantu Nabi Ibrahim. So sama jugalah macam Hafiz Rishwat buka tak hari ni? Tak buka, tutup. Kami lockdown company kami, kita tutup sehingga 31. Alright, you boleh call dengan kita punya team, call dengan mereka. So daripada cerita tadi adalah apakah peranan kita? Peranan kita sekurang-kurangnya you join malam ni 7.50 bacaan ratib, semoga kita dirahmati dan dilindungi. Habib ada, kita sempat jumpa dengan Habib. Habib cakap banyakkan selawat dan baca Al-Quran supaya kita dilindungi. Banyakkan baca Al-Quran. So malam ni join kami dengan Dr. Izan, share kat semua orang, share dekat grup-grup lain. You ada banyak join grup kan? Grup cikgu-cikgu online, grup Shah Alam, grup community, grup membawang semua, share dengan mereka. Supaya sekurang-kurangnya tindakan kecil kita Allah nampak dan kita sentiasa berdoa dan kita sebarkan kepada ramai orang. Alright? Siapa belajar sesuatu hari ni? Cuba komen sikit. Siapa belajar sesuatu? Cuba thank you Abbas Chak sebab share. Thank you kepada anda yang share. Kepada anda yang first time nampak saya kenalkan diri saya last. Saya Hafiz Jasmi, Vice President Richworks International Sambahat. Saya adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk handle page Richworks dan IG Richworks. Saya akan live setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat untuk bercakap tentang marketing, cakap tentang leadership, tentang branding setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Kepada anda yang first time, terima kasih kepada anda yang share. Saya harap anda belajar sesuatu. Saya harap anda tak belajar banyak, belajar sikit pun jadilah. Okay? Yes, brand sangat penting. Sangat penting. Kalau you dah lama-lama buat brand, orang akan melekat brand you. Macam mana orang nak melekat brand kat dalam diri mereka? Adalah mereka kena tengok brand kita 66 kali. 66 kali dia nampak brand you, Hafiz Jasmi, pengetua, 66 kali melekat dalam otak dia. Barulah mereka akan ingat. Kalau sekali je post, tak adanya orang nak ingat. Kentut, cakap orang sebelah. Kentut. Kau post sekali, begitu kau harap orang tu ingat sampai mati. Tak adanya. Kita kena buat konsisten. Konsisten dan kena sentiasa disiplin. Branding is all about consistency. Alright. So saya rasa itu saja. Saya doakan anda semoga kaya dan berjaya. Semoga anda dirahmati, diberkati. Jangan lupa saya akan live lagi hari Jumaat pagi. Kepada anda yang baru masuk, tengoklah daripada awal. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Jumpa lagi.